Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi menjalani kehidupan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Supaya apa yang kita buat itu betul, semua betul. Semayang kita betul, puasa kita betul, baca Quran kita betul, zakat kita betul. Apa saja yang kita buat mesti betul. Kerana nak betul kena ada ilmu. Dan syukur juga kita sedang berada di bulan yang paling mulia, tahun baru, bulan Muharram. Inilah bulan yang paling mulia. Di antara bulan-bulan yang lain tu, di antaranya paling mulia juga. Kerana banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan ini. Hari ini 8 Muharram, esok 9, lusa 10. Lusa dipanggil hari Ashura, hari yang ke-10. Hari Ashura tu banyak peristiwa besar berlaku pada hari itu. Di antaranya Nabi Musa lepas daripada tentera Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah. Itu berlaku di bulan 10 bulan Muharram. Di antara yang lain, Nabi Isa diangkat ke langit setelah dikepung oleh Yahudi. Kerana dia dibelot oleh seorang mula-mulanya sahabat dia, tapi dibelotnya baginya rahsia. Maka dikepung oleh Yahudi itu. Datang boleh nak lari, datang Allah angkat dia ke langit. Dijadikan yang belot tu namanya Yahuza. Yang belot pada itu dijadikan seperti apa dia, sebiji macam dia. Warna kulitnya sama, tingginya sama, suaranya sama, parahnya sama. Ingat mereka, Nabi Isa ditangkap. Yahuza ditangkap dan disalib, dan dibiarkan kering di situ. Mati Yahuza. Ingat mereka membunuh Isa. Ini berlaku, dia diangkat langit itu juga berlaku pada 10 bulan Muharram, hari Ashura. Begitu juga pada hari itu Nabi Ibrahim lepas daripada api Namrud, dibakar di Namrud dalam api. Tapi Allah selamatkan dia. Allah perintahkan api itu jadi sejuk. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berkata kami, wahai api, jadi kamu tu sejuk dan selamat, kata Nabi Ibrahim. Ingat mereka dah rentung dengan Nabi Ibrahim. Api bara tu dah jadi bara api tu, api dah hilang, dia nyongin dia keluar. Baju minta dicomot. Itu juga berlaku pada 10 bulan Muharram. Nabi Nuh bahteranya mendarat di satu bukit namanya Bukit Judi. Bukan bukit main judi, nama itu Bukit Judi. Ini juga berlaku pada 10 bulan Muharram. Setelah berbulan-bulan terapung-apung di dalam banjir, akhirnya mendarat bahteranya di Bukit Judi itu. 10 bulan Muharram juga. Lagi berlaku juga Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya, dengan adik-adik-beradiknya belum balik. Juga 10 bulan Muharram. Itu juga Nabi Ayub sembuh daripada penyakitnya, dia kena penyakit kulit, bertompok-tompok, berkoping-koping. Akhirnya pada 10 bulan Muharram dia apa? Disembuhkan penyakit itu, edok balik kulit itu. Lagi tok kita Nabi Adam berjumpa balik dengan opah kita, iaitu Hawa. Juga 10 bulan Muharram di Padang Arafah. Setelah dikeluarkan dari syurga kerana melakukan perkara yang Allah marah, Allah suruh jangan dekat dengan pokok itu, dia bukan saja dekat, pergi makan buah itu. Allah perintahkan dia, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu hampir dengan pokok ini, nanti kamu menjadi orang yang zalim. Dia bukan saja hampir, makan buah itu. Dia lalu dikeluarkan dari syurga. Dia dikeluarkan dia juga pergi dihantar di dunia ini satu bukit, satu pulau namanya Pulau Serendip di bawah India. Dulu dipanggil Ceylon, sekarang ni panggil Sri Lanka. Dan opah kita Hawa dihantar ke Padang Arafah. Cari dah bertahun-tahun cari, akhirnya jumpa. Juga jumpanya itu di 10 bulan Muharram, hari Ashura. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, hari Ashura itu banyak penuh peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Maka wajarlah kita membesarkannya dengan berbagai-bagai ibadah. Jangan biarkan hari itu berlalu begitu saja.
buat macam-macam ibadah. Di antaranya kita sunat buat puasa. Hari itu puasa. Sebenarnya bulan Muharram ni hari-hari sunat puasa 1 sampai 10 tu. Tapi saya pun tak puasa. Jangan ikut apa yang saya buat. Ikut apa yang saya suruh. Saya tak puasa. Esok pun tak nak puasa 9 dan 10. Mudah-mudahan Allah izinkan saya besok untuk puasa. Jadi esok Khamis 9 Muharram dipanggil hari Tasu'ah, hari 9, dan lusa hari Jumaat dipanggil hari Ashura. Puasa dua hari tu ya orang ya. Paling common 2 hari tu lah. Tak boleh 2 hari sehari. Kalau sehari pun tak boleh kita cerita ya. Puasa hari tu. Yang kedua, pada hari itu sunat membaca suratul Ikhlas. Berapa kali tuan? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 1000 kali. Bukan lama benar. Baca pagi lepas subuh tu ke 10 solat habis tu kan? 1000 kali. Pakai counter tu. Crank. Baca betul-betul. Jangan nak laju je. Kerana Quran ni kena baca ikut hukumnya. Dia bukan boleh lajak begitu aja. Ini tak nak laju macam orang tahlil arwah lah. Ya, baca Quran Allah tu kena laju je. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Waqaf beda, wasal beda. Quran ni kalau waqaf tarik nafas. Kalau wasal sambung. Yang matikan huruf akhir tu. Ini dah wasal beda, waqaf beda. Qul Allahu ahad Allahu samad. Dia kena baca Fatihah pun tak Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tak betul tu. Nah, waqaf Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Qul huwallahu itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahus samad. Tarik nafas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bagus betul. Boleh dapat pahala. Kalau bunyi orang tahlil arwah aja, ngabiskan minyak aja, pahala apa tak ada. Kerana WhatsApp beda, WhatsApp beda. Kerana WhatsApp salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadun illahus samad. Oh tak kenapa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali, bukan lama benar. Tak boleh sampai pagi malam tak ada baca. Hari itu dengan sembah baca je Qul huwallahu ahad 10 kali. Selain itu baca apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penjaga bagi aku dan dia adalah penjaga yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Baca 70 kali. Bukan banyak lagi, kita lagi 5 minit habis. 70 kali ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali. Siapa baca itu dia takkan mati pada tahun itu. Takkan mati pada tahun itu. Ya. Mati maksudnya kan bukan mati nyawa. Mati hati. Hati yang tak ada ingkar dengan perintah Allah. Orang mati hati ni semayang tak siur, puasa tak siur, zakat tak siur, dah mati hati kan. Nengin orang azan pun tak reti, itu dah mati hati. Dia dah mati sebelum mati. Ini takkan mati. Dia akan tunduk dan patuh pada perintah Allah. Baca itu 70 kali. Bagaimana Allah? Selain baca bercelak. Cari celak-celak batu kan. Payah nak cari Arab letak apa ke mata. Siapa bercelak pada hari itu, dia tak akan dapat sakit mata lagi sampai bila-bila. Selain daripada itu, luaskan perbelanjaan rumah tangga. Pelari setiap hari ikan cokin aja. Hari-hari ikan cokin. Esok ikan cokin, lusa ikan cokin, lusa tulak ikan cokin juga. Hari itu cari ikan lain, ikan yang mahal sikit. Ikan kerapu ke, ikan jenahak ke, ikan kerisi ke, ikan merah ke. Luas sikit perbelanjaan untuk buka puasa. Itu puasa. Selain daripada itu, memuliakan fakir miskin. Jangan hina fakir miskin tu. Muliakan dia. Baik-baik dengan dia. Kalau boleh sedekah dia, bantu dia.
Selain itu pergi ziarah orang sakit, ada dengar orang sakit pergi ziarah dia. Itu di antara ibadah-ibadah yang sunat kita lakukan di hari Ashura. Kerana banyak peristiwa besar berlaku pada hari itu. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita ni sampai penghujung. Malam ni kira tak tahu dah boleh habis dah sampai penghujung. Kita tajuk kita malam ni apa tajuknya? Ingatkan mati. Itu tajuknya, ingatkan mati. Ada dia mana yang kita lihat. Ingatkan mati tak mana. Siapa yang kita buka last sekali ya. Bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Kita ni semua akan mati. Jadi ingat bahawa kita nak mati. Apa persediaan kita untuk menghadapi mati? Tak ada siapa yang boleh menongkat dunia. Semua akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, puan-puan akan mati, pemimpin akan mati, raja akan mati, rakyat akan mati, pengikut akan mati, tok guru mati, murid-murid mati. Jadi apa persediaan kita menghadapi mati tu? Kerana lepas mati itu bukan kita mati terus. Kita akan dihidupkan semula. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun, kata Allah. Kemudian kamu di hari kiamat itu akan dibangkitkan semula. Jadi itu kita nakkan. Sebelum matilah kita ingat nanti bersedia. Apa persediaannya? Carilah bekalan, kata Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Baik, untuk malam ini kita sambung ni bab mati ni. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minin atyab? Qala aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahus idadan ulaikal akyab. Tanya dia orang Arab pada Rasulullah, yang manakah sekalian orang yang beriman yang lebih pintar? Sampai akhir seperti pintar, pandai, cerdik. Siapa yang paling pintar? Rasulullah jawab, bersabda iaitu yang lebih banyak mereka itu menyebut mati, selalu ingat mati. Bukan minta mati, dia ingat mati. Kalau kita nak mati, sama yang cakap ni udah 84 tahun bersih. Kalau hijrah 87 tahun. Kalau hijrah ni masih 84. Bila-bila boleh mati. Yang jangan tengah hajur nak mati. Boleh ya? Salah. Ingat tak kita ni akan mati. Soalnya udah mati esok kita selamat ke dah. Kita melakukan kebaikan ke melakukan kemaksiatan, itu penting tak? Itu kata Nabi. Banyak mereka itu menyebut mati, dan lebih elok mereka itu bersedia, bersedia bagi barang yang kemudiannya. Ingatlah mati itu bukan mati begitu aja. Masuk dalam kubur 3 langkah mereka balik ngantor kita tu, udah datang 2 orang malaikat. Munkar dan Nakir tanya. Bukan banyak soalannya, 6 soalannya. Dah bocor ni, semua dah tahu soalannya. Yang pertama tanya apa? Siapa Tuhan kamu? Yang kedua, siapa Rasul kamu? Yang ketiga, apa agama kamu? Yang keempat, apa imam kamu? Bukan siapa ya, apa imam kamu? Yang keempat. Kalau siapa imam kamu, senang je. Imam saya ialah Tuhan Haji Allah. Ini apa imam kamu? Al-Quran imam kita. Yang kelima, di mana kiblat kamu? Kalau kamu tak pernah sembahyang, mana tahu di mana kiblatnya? Dan yang ke-6 soalannya, siapa saudara-saudara kamu? Kalau nak gaduh aja, sekampung gaduh, jiran gaduh, adik-adik gaduh, itu tak boleh jawab ya. Dia tak boleh jawab. Dihempuk di mereka ada. Kalau muka nanyanya, nakir mempuknya. Kalau nakir nanya, muka mempuknya. Sekali empuk 70 hasta terbenam ke bumi, tuan-tuan. Cuba dalam kubur, bangkit dalam kubur, macam-macam berlaku ya. Semua akan berlaku. Ada berjalan kepada masa di masa apa seksa juga ada, macam singkat boleh banyak cerita tu. Nak ingat tu. Soalnya kita selamat tidak lepas mati. Mati belakang.
Itu salahnya. Selamat kira. Ini kata Nabi tadi ya. Yang Nabi Edo mereka itu bersedia bagi barang kemudiannya. Kemudian mati yang penting. Masuk surga. Lastnya masuk surga atau masuk neraka. Mana? Karena lepas mati itu macam-macam berlaku. Soalan muka nakir. Perjalanan dari kubur kepada masyar. Di padang masyar. Macam mana? Matahari jengkal dari kepala. Tak ada mati pula tu. Kalau dalam dunia ni api hantum. Sengkar pun ada matahari. Esok tak ada mati. Kalau mati tak ada sakit lagi dah. Ini tak ada mati-mati. Kerana mati dia dah mati. Itu ada yang berpeluh. Ada yang peluh sampai buku lali. Ada yang peluh sampai ke peti. Ada yang peluh sampai ke lutut. Ada yang peluh sampai ke paha. Ada yang peluh sampai ke pinggang. Ada yang peluh sampai ke dada. Ada yang peluh sampai ke leher. Ada peluhnya apa peluh ada. Ada yang berenang dalam peluh sendiri. Itu di dalam masyarakat. Kecuali mereka-mereka yang dapat naungan aras itu tak ada kena apa-apa. Itu di dalam masyarakat. Kemudian ketika ditimbang berat ke ringan pahalanya. Kalau berat pahalanya sentiasa berada dalam keredaan Allah. Ini Imam Hur baca ni. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Redha tu ni bagi dengan seronok, bagi dengan sukacita, bagi dengan gembira. Itu redha. Nak syurga Allah redha, nak makan syurga Allah redha, nak hiburan syurga Allah redha, nak bidadari syurga Allah redha. Itu dah. Itu ketika timbang. Kemudian meniti siratul mustaqim. Agak boleh lepas kita. Iti siratul mustaqim ni tuan-tuan, dari tepi ke tepi memakan masa 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Bersuaranya lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Bukan pedang tuan-tuan rumah tu tumpuai buat perhiasan dia. Ini pedang perangnya. Itu akan berlaku di meniti siratul mustaqim. Kalau lepas, masuk syurga. Kalau tak lepas, kalau tergelincir, ke mana pergi? Neraka. 7 neraka menunggu di bawah. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Hutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Ladha. Mana? Yang mana nak 7 neraka? Itu menunggu di bawah. Itu kena fikir tu. Ingat perkara yang lepas mati itu akan berlaku ya. Berarti kita tidak masuk syurga. Bagi orang jaya dia akan dapat masuk syurga. Sebelum masuk syurga dia ada minum dulu. Di pintu syurga ada telaga Al-Kautsar namanya. Inna a'tainakal kautsar. Minum dulu. Kemudian masuk syurga. Di syurga macam-macam ni. Hiburan ada, makan minum ada, pakaian ada, kenderaan ada, semua ada. Di syurga besok Allah bagi pakaian tau. Pada pakaian tu ada sayap. Pakaian kita tu ada sayap. Kalau ada sayap nunggu beg kan. Tuan-tuan, kalau ada sayap nunggu kereta api kan. Kalau ada sayap baju kita tu telefon Grab kan. Terbang aja lah. Mana pergi terbang? Nak Darussalam terbang, nak Jannatul Naim terbang, nak Jannatul Firdaus terbang. Syurga 8 kan. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Orang Adnan tu syurga tu. Yang tiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebab betul tak? Ma'wa dengan Ma'wa tak betul? Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Tadi tu imam pimpin kita Darussalam. Yang kelima Jannatul Naim. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dah dekat. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. 8 syurga menunggu. Ya. Semua yang nikmat je. Tak ada duka cita, tak ada sedih, tak ada takut, tak ada bimbang. Ya. Tak ada gerun. Seronok aja. Selama-lamanya pula tu. Dapat syurga. Mana-mana syurga pun tak apa ya. Kalau tanya, kamu nak yang mana? Jawab nak semua ya lah. Itu syurga ya. Dan paling hebat
paling bagus nikmatnya ialah dapat melihat wajah Allah. Kerana dalam dunia ni kita tak dapat, Allah tak izinkan kita melihat wajah dia. Tapi di syurga besok semua kita dapat tengok wajah Allah. Ada orang dapat tengok wajah Allah tu sehari 2 kali. Ada orang dapat tengok sehari sekali aja. Ada orang dapat tengok seminggu sekali. Ada orang dapat menengok wajah Allah tu sebulan sekali. Ada orang dapat menengok wajah Allah tu setahun sekali. Ada orang yang dapat menengok wajah Allah tu, itulah kali yang pertama dan kali terakhir. Ikut ibadah dia. Menentu ke? Itu kena fikir yang tu kan? Itu Rasul khabar pada sahabat tadi. Barang yang kemudiannya mereka itu jual sekalian yang pintar. Itulah orang tolik, kata Nabi. Sahabat tanya siapa yang paling tolik? Orang tolik ialah dia ingat perkara yang berlaku sampai mati. Jadi kalau tuan orang itu tolik dah tuan tu. Kalau terlupa, lalai, nantok dia. Aku maksud rakyat. Itu orang paling bingung. Putus daripada harapan dengan Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW lagi, Al-Kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Artinya bermula mereka yang berakal. Al-Kaisu itu orang bijak. Dia berakal. Mereka yang menghisap akan dirinya, dicek diri dia, layak kita layak masuk juga atau dia masuk neraka ke tak. Dia menghisap dirinya dan beramal dia kerana barang yang kemudian daripada mati. Dia beramal untuk selepas mati, bukan beramal untuk mati, tak ada. Beramal untuk selepas mati. Dalam kubur macam mana, bangkit dari kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, di titik siratul mustaqim macam mana. Dicek macam mana nak lepas daripada balai-balai itu. Itulah orang paling bijak, kata Nabi ya. Dan sabda Nabi SAW lagi, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati itu sebagai peringatan untuk kita. Kita ni nak mati, adakah nak lalai lagi? Adakah nak joget lagi? Adakah nak bernari-nari lagi nak mati ni? Semua nak mati. Saya nak mati, tuan-tuan nak mati, perempuan nak mati. Adakah berhiburan je saja? Kita ada kewajipan. Kena semayang 5 waktu sehari semalam. Kena puasa di bulan Ramadan. Kena naik haji atau umrah. Lagi apa? Kena zakat. Kena adil. Kena berjuang jalan Allah. Kalau tidak kan syurga. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang layak menjadi penghuni syurga. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Tapi caranya beriman dan beramal saleh. Beriman berarti yang percaya betul. Apa yang percaya? Rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab-kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. Itu 6 rukun iman kena percaya betul. Banyak mana percayanya? 100%. Jangan ada syak, jangan ada zat, jangan ada waham ya. Itu dah. Itu kata Nabi tadi, kafa bil mauti wa'izan. Memadalah dengan mati itu memberi pengajaran. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. Tak ada lebih huru-hara daripada itu. Huru-hara penuh, kelang kabut penuh. Kata Allah yarham Ustaz Sulaiman Hamzah, Raibin Tebin. Itu mati dia. Huru-hara yang kuat. Di dunia huru-hara sudah mati lagi huru-hara yang sangat besar. Dan ada pada menyebutnya manfaat. Sebut mati ada manfaat. Jadi kita ingat kita tu nak mati. Kalau ingat nak mati ada kena nari-nari lagi. Kalau kita ingat nak mati ada kena minum ekor. Kalau yang kita ingat nak mati ada kena curi doyan. Dia dah mati. Tentulah kita bersedia untuk pahala nak mati. Kita nak berat pahala. Begitu. Menyebutnya manfaat yang maha besar. Kalau kita selalu ingatkan mati tu, berguna untuk kita, manfaat. Kerana bahawasanya meliarkan dia daripada dunia. Kalau dah tahu kita nak mati, ada kena ambil nombor ekor lagi. Kalau kita tahu kita nak mati, ada dah menerima rasuah lagi.
Kalau dah tahu nak mati ada kawan wanita tu boleh nyemur kain ketang dada lagi. Dia akan mati, akan cek. Tu Imam selalu baca. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia itu. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Hantar faham tidak lah. Semua akan ambil kira. Akan dicek. Jadi kalau tahu kita dicek, berani kita nak berani kita nak lalai dalam mengerti macam. Itu dia kata kafar bil maut wa azan tu ya. Kerana bahawasanya meliarkan dia daripada dunia. Dunia ni mata benda yang menipu daya. Dia memang menipu je kerjanya. Kejar dunia sampai tak semayang. Kejar dunia sampai tak puasa Ramadan. Kejar dunia tu sampai menerima rasuah. Kejar dunia sampai dapat curi duit, scam ni, tipu ni nak kena. Akhirnya kaya lah dia. Banyaklah hartanya. Macam tu umurnya dah 84 tahun. Tahu sampai umur 84 tahun. Kaya. Berkesusul pakai duit. Macam mana dunia ni pun dia? Dia pergi kedai kopi toke, buat kopi satu je, jangan bubuh boleh tahu. Apa rahsia kopi tak boleh? Sedap kan? Kenapa? Saya kerja mana? Nak makan roti canai pagi kan? Tengok pagi nak makan roti canai. Saya mana boleh makan roti canai? Roti canai tu banyak minyak tu banyak kolesterol. Saya ada penyakit jantung. Ini ada sedap lah bau masak ni. Ayam ada, daging ayam ada, gula ayam ada, gula kambing ada, gula gula lembu ada, gula kobor ada, gula rusa apa ada. Jawab dia orang yang umur 80 tahun, saya mana boleh makan kambing, ayam, rusa, daging itu kerana saya ada penyakit darah tinggi. Darah tinggi jangan, bahaya. Ini ada ketam ada, udang ada, lala ada, remeh ada. Apa jawabnya? Saya tahu dia makan itu kerana saya ada penyakit apa? Penyakit go out. Bukan go out ya, go out nama penyakitnya. Atau apa nak makan pagi kata dia ikut ke kedai. Bawa saya roti mengali, saya colik dengan kopi pahit. Sedap ke tu kan? Roti mengali, colik dengan kopi pahit. Duit besar-besar dalam poket. Sedap kan? Itulah makan bagi. Tertipu tak? Itu yang tertipu. Itulah Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Itu aja yang ada dalam dunia. Menipu daya aja. Jangan tertipu dengan dunia ya. Dunia ni memang makin lama makin maju, makin lama makin cantik, makin lama makin egik, makin lama makin menarik. Manusia makin lama makin kecut, makin lama makin kereput, makin lama makin makin berkedut. Mana ada pertemuan antara dunia dan manusia. Ya, jadi jangan tertipu dengan dunia ya. Bahawasanya melihatkan dia daripada dunia dan merindukan dia kepada akhirat. Dia nak ingin akhirat, dia nak ingin mati. Bila mati, boleh jawab soalan mungkar dan nakir. Apa kita mendekat? Kalau semua boleh jawab, itu tanya tentang sembahyang beres, tanya tentang puasa beres, tanya tentang haji beres. Apa kita mendekat? Tidurlah kamu dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai. Tahu tak? Mempelai. Tuan-tuan mempelai. On your first wedding night. Lena ke tak lena tidur? Tuan-tuan dan puan, jadi mempelai lena ke tak lena tidur? Kali lagi. Ni nak jawab. Jadi mempelai on your first wedding night, lena ke tak lena tidur? Kalau lena bingung jawabnya. Bingung lah dia. Sembang je. Patutnya jadi mempelai tu saudara-saudara semua aja macam boleh jadi sembang, semut-semut jadi sembang, pepecat sekali lambu jadi sembang, saudara-saudara baru jumpa dengan isteri mu jumpa dengan suami. Kalau tidur itu bingung je mana. On your first wedding night tidur, sampai tidur ke tangan. Jadi tengok mana orang yang bingung tidur. Jaga aja sampai subuh. Macam itulah. Kalau dia boleh jawab semua soalan-soalan muka dan akhir ya.
Jadi mati itu huru-hara yang sangat besar dan ada pada menyebutnya tu faedah atau manfaat yang besar. Kerana bahawasanya meliarkan dia daripada dunia dan merindukan dia pada akhirat. Dia nak ke akhirat, nakkan nikmat kubur, nakkan nikmat daripada mahsyar, nakkan nikmat ketika ditimbang, nakkan nikmat ketika diazab, nakkan nikmat ketika meniti siratul mustaqim, dan lebih lagi dia nakkan nikmat di syurga. Ya. Kemudian nikmat itu, kemudian daripada mati itu panjang angan-angan. Kalau tidak angan-angan je, mayang tak siok, puasa tak siok. Kenapa? Dan bermula sebab bagi lalai daripada mengingati mati itu. Apa sebab lalai? Angan-angan banyak. Panjang angan-angan dan sebab-sebabnya kasih dia akan dunia. Dia kasih dunia yang seronok-seronok. Dia ingat dia akan kekal dalam dunia. Padahal tak suruh-suruh mati. Ambil 2 ekor, ambil 3 ekor tu dalam poket, 5 jalan langgar dulu ni. Nanti 3 ekor ada dalam poket lagi. Ya, ada tak jenis orang itu? Ada? Ada tak orang mati kerana apa? Mencuri wayar elektrik? Ada tak? Dengan curi-curi tu, terkejut. Tershot dengan wayar elektrik tu. Apa ramai jenis mati tu? Ada tak orang mati tengah berzina, atas perut pelacur, mati. Ada pelakon tu. Atas buah pelacur tu mati dengan tu. Itu kadang-kadang tak ingatkan bahawa dia tu akan mati. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Jangan panjang angan-angan. Sabda Rasulullah SAW bagi Umar, Abdullah bin Umar, atau lebih terkenal dengan Ibnu Umar. Ya, radhiyallahu anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kun fit dunia, jadikan oleh kamu akan dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang berdagang. Orang dagang lah tuan-tuan, orang dagang di Malaysia ni ada ke? Ni orang dagang ni, orang asing ya? Di Malaysia ni ada ke memiliki rumah? Ada ke memiliki kedai? Ada ke memiliki lori? Ada ke memiliki motor? Apa yang ada dia? Apa yang tak ada? Dia dagang. Dia faham kita saya ni. Orang dagang, orang Bangla tu duduk di Malaysia ni, ada beli motor kan? Ada beli bas kan? Ada beli rumah kan? Apa yang ada, apa tak ada? Dia dagang. Macam itulah dunia ni. Jangan mengumpulkan harta je di dunia ni. Awabiru sabil, atau seperti orang dalam perjalanan di musafir. Macam kita pergi Kuala Lumpur, ada ke mau peti ais? Contohnya mobile. Kita pergi Kuala Lumpur rumah anak kita, ada mau peti ais kan? Ada mau katil kan? Ada mau lemari kan? Apa buatnya? Duit je. Itu macam tu dunia ni. Jadi bukan tak boleh memiliki harta, jangan berlebih-lebihan. Itu selalu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Umar. Dan berkata Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar ya. Ibnu Umar. Abdullah namanya Abdullah. Bapaknya Sayyidina Umar. Itu radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah redha dengannya, dengan kedua-duanya. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Kita tahu sampai pagi rumah kita ni dah. Waktu petang, jangan kita angan-angan sampai pagi. Bila belah pagi jangan angan-angan sampai petang. Mungkin tak sempat. Tengah itu angan-angan tu kita mati. Macam-macam benda yang menyebabkan kematian tu dia berjuta-juta sebab ya? Boleh mati belakang. Boleh macam-macam boleh berlaku. Jangan ingat sampai petang. Kata-kata siapa? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan engkau nanti pada petang. Mungkin tak sempat. Tengah hari dah mati. Jalan-jalan dah mati. Jatuh balik dah mati. Langgar lori dah mati. Stroke dah mati. Macam-macam benda mati tu apa boleh berlaku pada kita. Dengan ingat itu panjang umur kita ni. Jadi sebab itu kita ambil kesempatan. Bila ada peluang, cepat-cepat beribadah. Bila ada peluang, cepat-cepat kita nak cari pahala. Itulah Allah kata, وَتَزَوَّدُوا, cari olehmu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa.
Dan sebaik-baik perkara yang kamu cari ialah sifat takwa. Ya, bila pagi jangan ingat sampai petang. Bila masuk petang ingat sampai pagi. Jangan nantilah. Taubat tu mesti segera. Mesti on the spot. Ya, dia taubat. Siap masa nak taubat. Jangan nantilah aku tua tu baru taubat. Nanti aku pencin tu baru taubat. Tak sempat pencin macam. Apa nak taubat ya? Mesti segera. Ibadah tu mesti segera. Allah kabul Quran tu. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu ke arah kebajikan. Semayang yang tunggu cukup waktu semayang. Zakat cukup haul dan nisab. Keluarkan zakat. Ada peluang pergi naik haji ke Mekah, naik haji. Jangan lepas peluang tu. Mungkin tahun depan tak dapat lagi dah. Kerana itulah peluang yang terakhir bagi kita. Apa saja peluang tu kita kena kebut tu. Itu kata Ibn Umar ya. Abdullah bin Umar. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan engkau mati akan petang. Dan ambil olehmu daripada masa sehat engkau, bagi sakit engkau. Dan daripada masa hidup engkau, daripada mati engkau, menceritakan dia oleh Al-Bukhari. Ingat ada 5 perkara ni. 5 perkara ni kita kena pegang betul ya? Berjuang beribadahlah kamu kepada Allah semasa kamu muda sebelum kamu tua. Semasa kamu senang sebelum kamu susah. Semasa kamu kaya sebelum kamu miskin. Semasa kamu tengah lapang sebelum kamu sempit. Dan semasa kamu hidup sebelum kamu tumpuk. Faham tumpuk? Kalau ada tumpuk tak boleh lagi dah. Akhir ya. Jadi insyaAllah kita akan sambung nanti akan datang. Penutupnya akan datang penutup. Habis dah kitab ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah baca kitab ni sampai ke ujung. Ada berapa lama kita dah baca kitab ni? Pernah berapa hati ni? Ada setahun? Lebih ya? Lebih setahun. Kita dah tamat 2 kitab tuan-tuan. Ya, sebelum ini kita dah tamat Hidayatul Sadiqin. Ya. Ini sekarang ni dah tamat Penawar Pagi Hati. Akan datang kita tak tahu lah apa nak baca. Kalau nak sambung lagi lah. Kalau dah tamat kontrak saya dengan tuan-tuan. Carilah apa kitab nak baca. Ini pun tuan-tuan yang cadang ni. Kitab ini cadangan dari tuan-tuan ni tau. Penawar Pagi Hati ni. Bulan yang datang tak tahu saya. Sebulan. Atau bagi saya bawa apa kitab yang saya tak tahu apa kitab yang guru lain ngaco. Dari mana yang tak ada pun tak tahu lah. Cadangkan kepada saya sebentar ini insyaAllah kita sambung lagi ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Salah silap minta ampun dan maaf, dan saya mengucapkan selamat tahun baru. Tahun hijrah yang baru. Dan kita mesti ada azam yang baru. Itu kata komputer inspirasi yang baru. Kita Melayu tu ada komputer inspiration. Azam yang baru. Untuk menjadi lebih baik, berhijrah, bertukar sikap. Ini Allah kabul Al-Quran tu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajadu wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ini tahun ceramah tahun baru ni, ceramah hijrah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang dengan Allah, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Siapa nak ceramah hijrah, apa ayat ni? Surah Al-Baqarah 218 ya. Budaya kita buat iman macam mana, hijrah macam mana, macam mana, apa penting nakkan rahmat dari Allah Ta'ala tu. Kalau dia boleh buat itu, jadi ustaz je. Kita susah jadi ustaz ni. Nak tahu je mana-mana nak baca. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekarang itu. Dah bunyi titik-titik. Bila nak bunyi, ini bunyi ni. Kita sambung dia bulan depan, tamat itu bulan depan ya. Habis itu cadang pada saya apa kita nak baca. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak ulas? Tak ada ulasan. Setuju belakang? Tak jawab pun.
Setuju lah kan? Setuju. Ada siapa-siapa nak tanya? Ya, silakan. Kalau kita berdosa dengan orang, kita kena sebut apa yang kita Kena sebut. Ikut mazhab Syafi'i kena sebut. kalau kita dah banyak sangat dah lupa dengan jamak tu. Takkan tak ingat apa? Apa dia dosa kita? Macam saya dosa dengan Imam Dolak. Imam Dolak ni. Kena khabar dia. Minta maaf Ustaz, saya maaf. Saya ingat dia mikir begini. Kena khabar dia. Pang tampuannya buat. Pang tampuannya buat. Nongin jangan lawan. Nongin je. Maaf ya. Pang tampur lagi. Jangan lawan lagi. Nanti deh kamu ini. Kamu kata kau je. Nanti dia pergi masuk lentokan. Keluarnya apa? Angkat banyak melalui keluarnya parang. Apa buat? Apa buat macam itu? Lari lah. Jangan tunggu. Kalau tunggu putih kepala kita. Jadi kena kabur. Kalau ikut mazhab Syafi'i ya. Dengan kita bertaubat dengan Allah, kita kena sebut juga ke. Sebut lah. Dengan Allah kena sebut juga dosa-dosa kita lah. Ya Allah, maafkan aku dulu zina. Maafkan aku dulu aku rasuah. Maafkan aku dulu. Kena sebut juga. Itu ikut mazhab Syafi'i ya. Kita mazhab Syafi'i ke bukan? Ikut dia. Kena sebut kan. Ini kan, ya Allah ampunkan dosa aku yang besar yang kecil. Itu umum aja. Kalau apa dosa-dosa kabur dosa. Be specific yang penting. Mesti dosa itu tepat. Okey, bagus soalan. Lagi? Dah 5 kali lagi tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Kerana ada satu soalan saja. Kalau banyak soalan, payah kita nak jawab. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi